Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu K. Kita nak sambung pembelajaran kita dalam tajuk wang. Hari tu kita dah buat tambah wang, kemudian kita buat tolak wang. Okey, hari ini kita nak gabungkan kedua-dua operasi untuk tajuk tambah dan tolak wang. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, contoh ni cikgu ambil daripada buku teks matematik tahun 4, jadi kamu boleh rujuk dalam buku teks lah. Okey, dekat sini dia kata, berapakah baki wang Puan Badaria selepas dia mengeluarkan modal untuk perniagaan batik? Okey, jadi untuk kita mencari baki ni, cuba kamu tengok. Sebelum dia keluarkan modal untuk nak berniaga ni, dia mestilah ada simpanan. Okey, jadi simpanan yang ditunjukkan ada di dua tempat. Yang pertama Amanah Saham Bumi Putera 2, yang kedua di Amanah Saham Nasional. Okey, jadi mestilah Puan Badariah ni akan ambil kedua-dua baki akaun, barulah dia keluarkan modal daripada jumlah simpanan tersebut. Okey, jadi dekat sini kita boleh rumuskan ayat matematik dia untuk mencari baki wang Puan Badariah, kita tambahkan dulu simpanan dia. Okey, kita tambahkan kedua-dua simpanan dan daripada jumlah simpanan barulah kita tolak. Sebab apa kita tolak? Sebab dia kata keluarkan modal. Jadi tambah atau tolak ni semuanya bergantung kepada soalan. Okey, jadi dekat sini macam cikgu cakap tadi, cikgu ambil daripada buku teks. Jadi buku teks memang akan tulis RM untuk setiap baris lah. Yang ni macam biasa kita dah buat masa tambah dan tolak. Kalau nombor yang diberikan ataupun nilai wang yang diberikan tidak ada sen, kita sendiri yang tambahkan angka kosong ataupun angka sifar dekat bahagian sen itu. Okey, jadi lepas kita dah kira seperti biasa, tak ada apa yang berubah. Okey, kita akan dapat RM7,926.60. Okey, kita cuba tengok kalau operasi bermula dengan tolak pula. Okey, kali ini berbeza dengan buku teks, cikgu nak gunakan jadual T, RM dengan sen. Okey, yang ini cikgu dah gunakan masa kita belajar tambah wang dan tolak wang hari tu. Okey, yang ini kita ambil dulu dua nombor yang pertama. Kita jangan buat terus sebab tengok operasi pun dah berbeza. Jadi kita buat sikit-sikit. Okey, kita ikut soalan, kita buat tolak dulu. Jadi kita masukkan dulu nilai wang pada soalan. Okey, pastikan operasi kita tolak ikut soalan dan macam biasa cikgu kata, kalau kita nak selamat ataupun kita tak nak buat sebarang kecuaian ataupun kesilapan, kita mula tulis dari bahagian belakang. Okey, sebab kalau kamu tengok 9 ini adalah 900. Kalau kamu letak di depan, dia akan jadi 90,000. Jadi nilai dia dah berubah, tak ikut soalan, jadi salahlah nanti jawapan kita. Okey, jadi kita tulis dari belakang, yang mana bahagian sen kita letakkan di bawah sen dan kita tolak seperti biasa. Okey, pastikan kamu menolak. Sebab kadang-kadang anak murid cikgu kalau dia tersilap kan, dia buat jalan kerja tolak, tapi kiraannya dia buat tambah. Okey, selalu buat kesilapan macam tu. Okay, jadi tolong hati-hatilah. Okey, selesai tolak, dah dapat jawapan, barulah kita sambung dengan operasi tambah. Okey, jadi kita tambahkan ikut dia punya nilai tempat. Kalau nilai sen-nya tak ada, kita letak sendiri. Okey, sifar-sifar. Okey, kali ni jangan tersilap. Kalau tadi tolak, kali ni kita tambah. Kita jumlahkan. Okey, kita jumlah seperti biasa. Dapat jawapan, jangan lupa letak titik dan kalau kita guna jadual T, kita keluarkan jawapan untuk kita tuliskan unit RM. Okey, seterusnya kita cuba tengok tambah. Operasi tambah dulu. Okey, tapi kali ni semua ada nilai sen. Okey, jadi kita macam biasa jadual T, kita masukkan mengikut soalan. Okey, pastikan nilai tempat kita betul. Okey, kali ni kita nak menambah dulu. Okey, jadi kita jumlahkan seperti biasa. Tidak ada apa yang berubah. Okey, so tolong hati-hatilah. Jangan terbuat tolak pula.
Okey, bila dah dapat jawapan, barulah kita sambung dengan operasi yang kedua iaitu tolak. Okey, jadi kita tolak, pastikan nilai tempat kita betul dan kita selesaikan dengan jalan kerja tolak. Okey, yang mana tak cukup tu macam biasalah kita pinjam sebelah. Yang kosong ni hati-hati ya. Okey, 4 tolak 8 tak cukup, kita nak pinjam dekat kosong pun tak cukup, jadi kita kena pinjam dekat 6. Okey, kosong akan jadi 10 dulu, tapi sebab 4 nak pinjam, 10 ni kita ambil satu, okey jadi 9 dan 4 akan jadi 14. Ini basic lah, asas. Okey, tapi kadang-kadang kita tersilap pandang juga kan, jadi tolong hati-hati. Okey, dah dapat jawapan, kita letakkan titik dan kita keluarkan jawapan untuk tulis unit RM. Okey, kali ini kita cuba tengok kalau soalan itu melibatkan anu ataupun nilai yang kita tak tahu. Okey, selama ni masa kita belajar tambah kita dah tengok, masa kita belajar tolak pun kita dah tengok apa nak buat, apa operasi yang terlibat. Tapi kali ni dia tricky sikit sebab apa? Sebab dia ada dua operasi yang berbeza. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi pertama sekali macam biasa, sediakan dulu jadual T. Okey, untuk soalan yang melibatkan anu, kita akan sentiasa mula dengan jawapan yang diberikan. Okey, kita mula dengan nilai jawapan. Okey, start daripada situ kita masukkan ke dalam jalan kerja kita. Okey, dekat sini yang kita kena hati-hati. Okey, kita ambil dulu operasi yang pertama. Kalau operasi yang pertama adalah tolak, pada jalan kerja kita tulis lawan kepada operasi tu. Jadi kalau tolak lawan dia apa? Lawan dia tambah. Jadi kita ubah tolak itu menjadi tambah. Itu sahaja. Okey, daripada cikgu ulang balik Kita tengok dulu yang pertama tadi tolak RM30,112 ni. Kalau pada soalan tolak untuk jalan kerja kita ubah tolak itu menjadi tambah. Okay, nombor yang diberi pada soalan tidak berubah. Jadi kita masuklah ikut nilai tempat dia. Kalau tak ada sen, kita sendiri yang letakkan sen tersebut. Okey, kali ini kita tambahkan dulu. Okey, lepas dah dapat jawapan, barulah kita nak sambung dengan operasi yang kedua. Jadi kamu tengok nombor yang kedua, yang hujung ni. Kalau di depannya tambah, pada jalan kerja terbalik. Lawan daripada tambah. Lawan kepada tambah adalah tolak. Terbalikkan sahaja. Jadi nombor tidak berubah. Kita masukkan sahaja nombor. Angka-angka itu mengikut soalan. Kemudian kali ini kita akan menolak. Jadi jangan tersilap. Kita tolak seperti biasa dan kita akan dapat jawapan RM40,030. Jadi kalau kamu nak tengok betul ke jawapan kita ni? Kamu boleh masukkan RM40,030 ni, masukkan dekat ruang kosong ni. Kemudian cuba kamu kira semula. Kalau dapat balik RM20,405 ni, maknanya betul lah jawapan kita. Itu untuk kita nak buat semakan. Kita cuba tengok lagi satu contoh. Kali ini nilai anunya di bahagian tengah. Tadi dekat awal-awal kan. Kali ini dekat tengah-tengah pula. Apa kita nak buat? Jadi pertama, kita sediakan dulu jadual T, RM dengan sen. Tadi cikgu kata apa? Kalau kita ada soalan yang berkaitan dengan anu, kita akan sentiasa mula, kita start, apa-apa pun kita start dengan nilai jawapan yang diberi pada soalan. Jadi kita nak mula dengan RM35,498.10 ni. Kita nak start dengan nombor ni. Jadi kita masukkan ke dalam jadual T kita. Kemudian yang pertama, cikgu nak ambil nombor yang pertama ni. Tapi cuba kamu tengok, dekat nombor ni, depan dia tak ada operasi. Jadi macam mana cikgu nak tahu tambah ke, tolak ke? Jadi satu tips yang boleh cikgu bagi, kalau nombor itu tidak ada sebarang operasi, kita anggap operasinya adalah tambah. Ini sebenarnya ada kaitan dengan nombor positif dan nombor negatif. Tapi sebab kita ni sekolah rendah, kita tak belajar lagi benda ni. Ini kita belajar masa menengah nanti. Tapi kamu tak payah nak fikir pasal benda tu, pasal positif ke negatif ke.
Cuma kamu ingat, kalaulah di depannya kosong, okey, contoh, okey, kosong, tak ada apa-apa, kita anggap nombor itu adalah tambah. Okey, jadi kalau tambah, kita terbalikkan untuk jalan kerja, tukar menjadi tolak. Okey, jadi kita tolak dengan nombor yang diberi, salin je balik. Okey, ikut nilai tempat, mana bahagian sen letakkan pada tempat sen. Okey, kemudian kita tolak dulu. Okey, mana yang tak cukup, kita pinjamlah macam biasa. Okey, kita tolak dulu, dah dapat jawapan, baru kita nak selesaikan operasi yang kedua. Yang ni tak ada apa-apa lah sebab ini tadi kita nak cari kan, kita nak cari nilai anu tu. Okey, operasi yang kedua adalah tolak. Jadi pada jalan kerja, terbalikkan ataupun cari lawan kepada tolak iaitu tambah. Itu sahaja. Okey, nombor salin je balik macam biasa. Ikut nilai tempat. Mesti ikut nilai tempat. Kalau tak ikut, confirm salah. Okey, kali ni tambah. Jangan main pinjam-pinjam pula. Okey, tambah macam biasalah. Alright, kita dapat jawapan. Kemudian titik jangan lupa letak dan keluarkan jawapan untuk kita letakkan unit RM. Baik, selesai pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.